kamu tentu semalam kita tengok mengesan punca melalui graf dengan kiraan. Okay, hari ini kita nak menentukan punca dengan menggunakan satu lagi, iaitu kaedah pemfaktoran. Okay, baik. Bila kamu nak guna kaedah pemfaktoran, yang pertama sekali, langkah pertama yang kita kena ikut ialah mesti susun dahulu persamaan kuadratik kita. Okay, persamaan kuadratik kita, tulis dulu dalam bentuk am. Ini, tulis dulu dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Sebelum kita nak lakukan pemfaktoran. Okay. Dan kalau kamu tu rujuk buku teks, muka surat 21, ada contoh 7 tu kan. Soalan dia tentukan punca mana kita nak cari X lah, dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okay. Semalam kamu tengok dua kaedah, iaitu dengan guna graf dan dengan pengiraan kan. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan macam tu. Tapi yang ini satu lagi, ini adalah satu lagi kaedah untuk tentukan punca, iaitu kaedah pemfaktoran. Okey, ada 4 soalan ni. Pernah belajar ke sebelum ni kaedah pemfaktoran? Pernah belajar tak sebelum ni kaedah pemfaktoran? Pernah. Pernah? Okey, kamu pakai kaedah apa? Macam mana cara? Langkah pertama buat macam mana? Cikgu kamu ajar kaedah macam mana? Pernah belajar, ingat lagi tak? Tak sangat tu. Saya guna calculator je. Guna kalkulator. Okey, dalam SPM, kalkulator tu bolehlah kamu gunakan untuk rujukan dan boleh jugalah sebagai kita buat langkah kerja mengundur ke belakang. Tapi sebelum tu kita kena tahu konsep dulu. Okay, jadi kita nak refresh lah. Kalau kamu dah belajar, maknanya ni kita nak refresh semula je lah. Okey, cuba tengok contoh 7A dulu. Kita buat sama-sama. Hari ni kita tengok yang ni je. Baik. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan sifar. Okay. Kita dah susun tak bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar? Dah susun ke belum ni? Dah. Dah. Dah susun. Okey, dah susun. Baik, cikgu ajar kamu guna kaedah X. Kamu pernah jumpa tak kaedah X? Kaedah X. Pernah tak belajar kaedah X? Pernah nampak je. Rasanya pernah lah, cikgu. Nampak je. Nah, okey. Sama-sama kita buat sama-sama. Okay, kaedah X ni yang pertama dah tentulah kamu kena susun dalam bentuk am. Yang kedua, cari hasil darab sebutan AX kuasa 2. Sebutan yang pertama ni, cari hasil darab dia. Cari hasil darab bagi AX kuasa 2. Okay, misalkan X kuasa 2 depan ni, ini satu kalau tak ada nombor maksudnya satu. Satu X kuasa 2 ni ialah hasil darab X dengan X. Kan? X darab X dapat X kuasa 2. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, cari pula hasil darab C. Belakang ni, yang C ni. Itu kawan yang lain lah. C. Jauh. Okay, yang ni. Cari hasil darab yang belakang ni pula. Baik. Positif 6 ialah hasil darab beberapa nombor. Okay, yang pertama, kamu boleh darab 2 dengan 3 dapat 6. Lagi apa? 1 dengan 6 dapat 6. Betul tak? 1 darab 6 dapat 6. Boleh juga kalau guna simbol negatif 2, tanda negatif 2, darab negatif 3 pun dapat positif 6. Atau kita darab negatif 1 dengan negatif 6 pun akan dapat 6. Itu langkah yang ketiga, cari hasil darab C ni. Sekarang langkah yang keempat. Langkah yang keempat, kamu buat X. Buat X. Ni kaedah X ni kan? Okay, cikgu pun buat X. Buat X. Okay, letak X besar macam tu. Baik, ambil X kuasa 2 ni. Ambil nombor ni, nombor sepadan ni, X kuasa 2 ni, unknown ni. X letak sini 1, letak sini 1. Boleh? Okay. Lepas tu, pilih
Ni dah buat X kan? Okey, nombor 5. Nombor 5 kat sini. Okey. Pilih dua nombor sepadan. Dua nombor yang menghasilkan BX. Yang menghasilkan tengah ni pula. Okay. Pilih dua nombor sepadan DC. Sepadan DC. Kat sini. Okay, cari dua nombor sepadan DC dan mesti dapat hasil tambah tengah ni -5. Contoh cikgu boleh pilih 2, 3. Tapi bila cikgu campur 2, 3 ni cikgu dapat +5. Yang ini -5. Dekat sini -5. Jadi nombor yang paling sepadan untuk -5 ni ialah -2 campur -3. Jadi cikgu akan pilih yang ni. Cikgu letak sini -2. Cikgu letak sini -3. Okey. Baik, lepas tu langkah seterusnya ialah darab silang. Okey, darab silang. Darab silang macam mana? Darab silang macam ni. X darab -3 dapat -3x. Lepas tu X darab -2. Lepas tu tambah tengah-tengah ni. Bila tambah -2x tambah -3x, kita akan dapat -5x. Okay, dapat yang kalau sama, kamu susun balik jawapan perempat dalam bentuk melintang macam ni. X tolak 2. So, jawapan 1, X tolak 2, satu kurungan lagi, X tolak 3, satu kurungan, sama dengan sifar. Jangan lupa ni belakang ni sama dengan sifar. Letak sama dengan sifar. Jadi sekarang ni nak cari jawapan X, Ni X tolak 2 dengan X tolak 3. Siapa yang sifar? Katakanlah ini A, ini B. A darab B sama dengan sifar. Siapa yang sifar? A sifar ke atau B sifar? A darab B sama dengan sifar. Siapa yang sifar? Faham tak soalan cikgu ni? Tak. Tak faham? Tak. Tak faham soalan cikgu macam ni. Katakanlah ada satu nombor. Nombor 3 darab sifar dapat apa? 3 darab kosong dapat apa? Kosong. Kosong kan? Okey. 3 darab kosong dapat kosong. Boleh tak kosong darab 3 dapat kosong juga? Boleh. Boleh kan? Jadi kalau A darab B sama dengan sifar, siapa yang sifar ni? A sifar ke B sifar? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Betul. Maknanya sini X tolak 2 sama dengan sifar boleh atau X tolak 3 sama dengan sifar pun boleh. Jadi satu jawapan ni macam mana? Ni algebra je lah. Pindahkan -2 ni ke kanan. Dapatlah jawapan X sama dengan 2, 1. Atau ini pun pindah ke kanan. Jadi X sama dengan 3. Dapatlah 2 jawapan. Macam tu. Pernah jumpa tak kaedah ni? Pernah jumpa kaedah ni? Pernah. Pernah? Okey. Jadi kalau pernah jumpa lagi senang lah kita nak buat. Cuba kamu cek jawapan kamu dengan kalkulator. Macam mana kita cek jawapan kalkulator? Ambil kalkulator. Mula-mula apa step dia? Okey. Apa step dia? Ni kalkulator. Kalkulator jangan lupa kalkulator. Okey. Mula-mula apa step dia? Tekan on. mod 3 kali. Mod 3 kali. Lepas tu? 1, tekan 2, nombor 3. 1. Lepas tu? Tekan nombor 1. Lepas tekan nombor 1. Tekan yang teruskan. Teruskan Amira. Okey, semua orang pegang kalkulator. Amira ajar kita. Tekan mod 3 kali.
kita jumpa EQN. Macam tu. Pegang kalkulator masing-masing. Ah, Okay. Lepas tu jumpa EQN tadi kan, Mira cakap. Okay, jumpa EQN, tekan 1. Lepas tu, dia keluar apa? Lepas tu unknown ni. Sekejap Sekejap, saya baru nak ambil Unknown. kalkulator. Yang tekan yang sambung. degree. Mana ada degree kat situ? Dia dekat tekan Unknown. sebelah kanan. Unknown dulu. Tekan unknown dulu. Tekan unknown. Sekejap. Lepas tu Mula balik Mira. Okay, Mod 3 kali. okay, tekan 1. Tekan 1. Jumpa apa lepas tu? Jumpa unknown. Unknown ni nak tekan berapa? Saya tak tekan. Saya tekan sebelah kanan. Dekat kalkulator tu. Okay, tekan kalkulator sebelah kanan. Tu. Jumpa degree. Kita jumpa degree. Okay, lepas tu tekan nombor 2. Tekan sebelah kanan kat replay tu kan. Lepas tu? Lepas tu tekan nombor 2. Tekan nombor 2. Lepas tu? Lepas tu masukkan nilai A. A sama dengan 1. A sama dengan 1. Macam mana kamu tahu dia 1? Dekat soalan tu. Dekat soalan. Ni soalan kita dah tak nampak ni. A ni 1. Betul. Ini A. A1 ni sini. Betul. Okay, tekan A1. Lepas tu B? Negatif 5. Okay, ni B kita. Negatif 5. Ini tekan sama dengan kan Mira? Tekan sama dengan. Sama dengan. B tu berapa? Negatif 5. Okay, tekan kalkulator tu. Tekan lagi sama dengan tak? Betul. Lepas tu tekan 6. C? 6. Okay, lepas tu sama dengan. Sama dengan? Okay, dapat X1 tu 3. Betul tak jawapan kita ni? Betul. S2 2 dapat tak? Kalau guna kalkulator kita check macam tu lah. Okay, terima kasih cikgu kita hari ni. Okay. Terima kasih Mira. Okay. Okay. Sekarang ni cuba buat nombor 2 pula. Nak pakai kalkulator macam mana tu? Mula-mula buat apa? Okay. Soalan dia tentukan punca. Katalah kita tak guna kalkulator dulu. Okay. Kita guna balik kaedah X yang dah lama kamu tinggalkan tu. Mula-mula kita buat apa? Langkah pertama, kita susun dulu. X kuasa 2 campur 7/2X. Yang ni cikgu pindahkan supaya dapat bentuk tolak 2 sama dengan sifar. Kita nak bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar kan? Jadi ni dah susun. Jadi bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Tapi cikgu, kalau cikgu nampak pecahan ni, cikgu nak elakkan. Ni, 2 ni. Jadi untuk kita jadikan semua ni nombor bulat tanpa pecahan, cikgu darabkan di ke atas. Samakan pun bawah lah yang sebenarnya konsep dia. Okay, cikgu darab semua ni ke atas, dia akan jadi 2X kuasa 2 campur 7X tolak 4 sama dengan sifar. Okay. Cuba kamu tekan kalkulator. Apa jawapan ni? Apa jawapan X yang pertama? Atau, mana ada? Cuba tekan kalkulator. Apa jawapan? Setengah. Ya, okey. Di sini dekat kalkulator tu. Cuba semua orang. Kan A2, B7, C negatif 4. Okay, mula daripada awal. Clear balik memori. Kan mod 3 kali. Tekan EQN. Unknown tak pakai. Pergi degree 2. A-nya 2 sama dengan 7 sama dengan C dia negatif 4 sama dengan. Okay, kamu tukar 0.5 tu jadi bentuk pecahan, tekankan A, B stroke C tu. Dapat 1/2. Okay, X ni dapat 1/2. Okay, yang ni kamu dapat jawapan 1/2. Atau satu lagi apa? Negatif. X sama dengan negatif 4. Negatif 4 dapat tak? 4. Dapat? Dapat Okey, semua orang cuba, jangan tak cuba. Baik. Tapi dalam SPM dia nakkan jalan kerja.
Kalau kamu tak tahu jalan kerja, jawapan akhir ni kita tak terima. Ingat tu. Jawapan akhir ni tidak diterima walaupun betul sebab markah K1 tu ada pada jalan kerja. Jadi kita kena buat jalan kerja sikit. Macam mana tadi? Kalau kita guna kaedah X, tengok depan ni. 2X kuasa 2 ni ialah hasil darab 2X dengan X. Itu je caranya kan, tak ada lagi nombor lain. Baik, lepas tu tengok belakang pula. Dan lepas tengok depan, tengok AX kuasa 2, tengok C pula. C belakang ni negatif 4. Negatif 4 ni hasil darab apa? 2 darab negatif 2 boleh? Lagi apa? Apa nombor 2 nombor darab dapat negatif 4? Satu darab darab negatif 4. Negatif 1 darab negatif 4. Lagi satu? Cuba lagi satu. Apa nombor 2 nombor darab dapat negatif 4? Negatif 1 darab berapa? 4. 4. Okay, ini tanda nombor berubah. Ada lagi nombor lain? Ada lagi tak nombor lain? Tak ada. Tak ada. Okay, Tak sekarang ada. cikgu buat X. Cikgu buat X. Cikgu. Okay, depan ni cikgu letak 2X dengan X. Depan ni cikgu letak 2X dengan X. Okay, cikgu nak pilih dua nombor sepadan yang bila campur, cikgu buat anggaran bila campur akan dapat 7. Tapi semua ni tak ada kan? Semua ni 2 campur negatif 2 pun bukan 7. Sebab kita ada 2 depan. Kita ada 2 depan. Jadi kita kena hati-hati. Jadi kalau cikgu cuba-cubalah. Cuba jaya. Katalah cikgu cuba 2 negatif 2. Cuba kan. Letak sini 2 negatif 2. Mula cuba 2 negatif 2. Lepas tu kita buat apa? Darab silang. S darab 2 sama dengan 2X. 2X darab negatif 2 dapat negatif 4X. Bila cikgu campur, dapat 2X campur negatif 4X dapat negatif 2X kan? Oh tak dapat tengah ni, tak dapat 7X ni. Cikgu tak dapat 7X. Tujuan kita sekarang tak dapat 7X ni. Jadi kita tak boleh pilih yang ni. Tak boleh pilih nombor ni. Kita kena padam balik, buang semua ni. Okey, buang. Pilih nombor lain pula. Macam tu cara dia. Kalau kamu guna X ni lah. Sebabnya cikgu kata kalau kamu ada kaedah lain selain kalkulator lah ni buang. Kita kena pilih nombor lain. Cikgu pilih nombor yang kedua pula. Nombor yang kedua, cuba yang ni pula. Atau cuba yang terakhir ni. Padam pula. Dia apa nombor dia? Sini apa? 4 kan? 4. Okay, cikgu pilih nombor yang ni pula. Contohlah. Okay, letak sini negatif 1. Letak sini 4. Okay, darab silang. X darab negatif 1 dapat negatif X. 2X darab dengan 4 dapat 8X. Bila cikgu campur, dapat 7X. Tapi sini, dapatlah 7X ni. Dapat 7X. Maknanya satu jawapan kita tulis dalam bentuk kurungan. 2X tolak 1. Itu tahu. 2X tolak 1, satu kurungan. Satu kurungan lagi, X tambah 4 lah ni positif 4. X tambah 4. Itu sama dengan sifar. Jadi siapa yang sifar ni? Mana kurungan yang sifar? Mana satu kurungan sifar? Apa jawapan ni kalau cikgu tanya macam tu? Yang mana satu kurungan yang memberi jawapan sifar? Kamu nak jawab apa? Toh. Mana? Yang mana satu? Ya. Orang lain macam mana? Nazahan? Ya, cikgu. Nazahan. Mana satu dekat sini kurungan mana yang sifar? Yang kurungan pertama ni ke sifar atau kurungan kedua ni akan sifar supaya bila darab dapat sifar? Mana satu yang sifar? Ni konsep tau. Ini konsep. Nak bawa sampai tingkatan 5 ni.
A darab dengan B sama dengan sifar. Siapa yang sifar? A sifar ke B sifar? Katakanlah ni A, ini B. Ni darab Kurungan ni darab. Okey, sama dengan sifar. Siapa yang sifar? Salah satu. Ha? Macam mana? Nazan? Tak tahu cikgu. Yang mana satu sifar? Tak tahu? Orang lain? Dua-dua. Dua-dua. Salah satu pada A atau B. Dua-dua sama dengan sifar. Dua-dua sama dengan sifar. Sama ada A atau B sama dengan sifar. Itu sebabnya jawapan ni ada atau. Sebab apa? Sebab A ni kira 2x tolak 1. Tolak 1 sama dengan, kita lajak pula ni. Okay. 2x tolak 1 sama dengan sifar. Tinggal kat pen. Sekejap. Okay. Ini satu kaedah kamu pun tahu ni, sama dengan sifar atau X tambah 4 sama dengan sifar. Ni konsep dia. Kenapa kita sama dengan sifar, cikgu? Kenapa ada perkataan atau? Sebab A atau B yang boleh jadi sifar. Kalau A ni sifar darab B pun dapat sifar. Kalau B ni sifar, A darab kosong pun dapat kosong. Contoh. Jadi ni selesai lah. Ini algebra je. Tak ada masalah ni kan. Patutnya pindahkan dulu negatif 1 ke kanan. Sama dengan 1. Lepas tu apa maksud 2x ni? Apa maksud 2x kelas? 2x Dua maksudnya darab. apa? Konsep. 2 darab X. 2 darab X. Dua darab Kalau X. darab bila pindah jadi apa? Bila pindah jadi apa? Bahagi. Bagi. So satu jawapan dia yang ni. Satu jawapan dia. Atau satu lagi, kalau negatif 4 ni pindah ke kanan, X ni sama dengan negatif 4. Dapat jawapan ni. Itu sebab kita gabung ni dengan perkataan atau. Sebab sama ada ungkapan ini yang sama dengan sifar atau ungkapan satu lagi sama dengan sifar. Itu konsep dia. Boleh tak? Macam ni? Dah soalan nombor 2 dah? Jelas ke? Ataupun kita sangkut lagi? Boleh? Kita cuba lagi. Ada dua lagi dia soalan. Kita cuba. Cuba satu lagi. Okay. Yang penting dekat sini yang cikgu nak tunjukkan. Yang penting kat sini susun dulu. Ini yang susun dulu. Kamu dah susun ni. Okay, lepas tu dah susun, buat kaedah X ni. Kaedah X ni kamu kena cubalah. Cuba cari sebutan hasil darab, hasil tambah semua tu. Lepas tu letakkan dalam kurungan. Letak dalam kurungan kita baca melintang. Terus selesaikan algebra. Itu yang penting. Cuba kita tengok, cuba satu lagi. Dapat pula soalan macam ni. Kan? Ada pecahan. Macam mana kita nak hilangkan? Kita nak kena susun bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dulu. Sama dengan sifar. Okay, macam mana kita nak hilangkan pecahan ni? Kaedah kamu guna. Darab Darab apa? Darab silang. Darab macam mana? Darab Atas, silang. atas, Okay, bawah. kamu darab silang. Atau bawah atas. Okay, tapi betul. Tapi kamu kena hati-hati sebab yang ni ialah satu ungkapan. Ini pun satu ungkapan. Jadi bila kamu darab silang, darab semua ungkapan ni dengan X. Darab 2 ni pun dengan ungkapan yang atas ni. Ini X darab dengan X tolak 4 sama dengan 2 darab dengan 5X tolak 24. Jangan lupa letak kurungan sebab dia ungkapan. Kita kena darab dengan semua. Okay, lepas tu apa nak buat? Next step. Cadangan. Mula darab silang. Tujuan darab silang nak hilangkan pecahan. Okay. Ini konsep. Okay, lagi lepas tu apa nak buat kat sini? Sini. Apa kita nak buat? Kembangkan. Susun. Buat apa? Ya. Apa nama langkah yang kita nak teruskan ni? Pernah dengar tak? Kembangan? Kembangkan. Okay, expand. Kembangkan. Okay, kembang. X darab dengan X dapat X kuasa 2. Lepas tu? Negatif 4x. X darab negatif 4 dapat negatif 4X. Ini pun sama juga. 2 ni darabkan ke dalam. 2 darab 5? 10.
10X. 10. Okey, 2 darab negatif 24, 48. 48. Okey, adakah ni dah bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar? Tak. Belum. Belum lagi. Ni belum lagi bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong ni. Okay, kita pun susun, pindahkan semua ke kiri. Ini X kuasa 2 tolak 4X. Ini positif bila pindah jadi Negatif. negatif 10X. Ini positif bila pindah jadi Positif. sama dengan Positif. sifar. Okey, lepas tu dah dapat tak bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C? Dah. Dah Belum. selesai. Belum. Belum. Jadi yang ni ada sebutan yang sama kat sini. Negatif 4X dengan negatif 10X. Sebutan ini kamu boleh campur. Jadi hasilnya ialah X kuasa 2. Berapa? 14. Negatif 4X tolak 10X. 14. 14X campur dengan 48 sama dengan sifar. Okey. Tanpa menggunakan kalkulator, guna kaedah X kita tu tadi. Okey, mula-mula kita buat kaedah X kita tak nak check kalkulator dulu. Macam mana? Langkah pertama, apa dia? X. Cari hasil darab dua nombor depan. X dan ini X dengan X. Kita tak ada masalah tu. Okey, lepas tu belakang ni. Belakang 48 ni. Okey, pilih dua nombor. Dia banyak. Bolehlah 2 darab 24 banyak. 2 darab 24 dapat 48 lagi. 4 darab 12 kan? Lagi 8 4 darab darab 6. 6 48. 8 darab 6 lagi. 148. Bolehlah negatif nanti negatif darab negatif dapat positif. 1 darab 48 betul. Sebenarnya banyak lagi ni. Negatif 2 darab negatif 4. Negatif 24. Negatif 4 darab negatif 12. Negatif 8 darab negatif 6. Negatif 1 darab negatif 48 pun dapat 48 juga. Banyak lagi ni sebenarnya. Tapi kita kena pilih lah. Pilih yang paling, bila kita campur dapat yang tengah-tengah ni. Okay. Bila kita campur, kita dapat yang negatif 14 ni. Ini lagi senang sebab depan dia X dengan X je. Okay, cuba kita cari dua nombor. Bila campur dapat negatif 14. Yang mana? Cari dua nombor dari sini. Bila campur dapat negatif 14. Yang mana? Ini kalau campur dapat 26. Kita tak nak ni. Ini tak nak susah nombor dia. Ini kalau campur dapat 16. 8 tambah Ini pun 6. tak nak. Macam tu. Yang mana yang paling dekat ni? 8 tambah 6. 8 tambah 6, 14. Negatif 8 tolak 6. Tapi ada negatif depan ni. Jadi kita pilih yang ni Negatif 8 dengan negatif 6. Dapat negatif 14. Okey, buat X. Depan tu letak X kuasa 2. Letak X dengan X kat sini 1. Lepas tu tadi cikgu kata kita nak pilih ni kan. Letak sini negatif 8 1. Letak sini negatif 6. Okey, lepas tu darab silang. X darab negatif 8 dapat negatif 8X. X darab negatif 6 dapat negatif 6X. Bila kita tambah hujung ni, kita akan dapat negatif 14X. Nombor ni sama dengan nombor yang ni. Dapat sama dengan nombor BX tu. Jadi ini betul lah pemfaktoran kita ni. Betul lah kita punya pilihan tu. Kita tulis balik dalam bentuk kurungan. Dekat sini. X tolak 8 1. Satu lagi. X tolak 6. Sama dengan sifar. Jangan lupa sama dengan sifar ni sebab ujung ni ada sama dengan sifar. Okey. Siapa yang sifar? Soalan yang sama. Dua-dua. Siapa yang sifar? X tolak 8 ke? X tolak 8 ke X tolak 6? Dua-dua. Dua-dua betul tak? Dua-dua. Jadi X tolak 8 pun sama dengan sifar atau X tolak 6 sama dengan sifar. Jadi satu jawapan apa ni? Ini algebra lah, dah masuk algebra. Nak cari X tu, nak tinggalkan X saja, pindahkan 8 ke kanan. X sama dengan 8. Pindahkan negatif 8 ke kanan. Ini pun sama. Negatif 6. Nak tinggalkan X saja, negatif 6 pindah ke kanan. Jadi jawapan dia negatif 8 atau X sama dengan 6. Negatif 6. Faham tak?
Faham. Dapat ingat balik tak kaedah X ni? Bagus. Okey, satu lagi contoh. Satu je lagi contoh. Okey. Tentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Bila nak guna kaedah pemfaktoran, kena susun jadi bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Sama yang sama, step yang sama. Adakah ini bentuk AX kuasa 2 tambah C tambah BX tambah C sama dengan sifar? Bukan. Belum lagi. Okey, apa nak buat? Darab. Apa kita nak darab? Macam mana nak darab ni? Macam mana nak darab dua ungkapan ni? Ini semua konsep ni. Darab Y. Y kuasa 2. Y darab dengan positif 1 campur Y. Cikgu pergi slow motion sikit. Okey. Ni pula. 2 darab Y tambah 2Y. Sebab ini positif darab positif dapat positif 2Y. Positif 2 darab positif 1 positif 2. Okey, settle lah sebelah kiri. Sebelah kanan pula. Sebelah kanan pula macam mana? Sama dengan 2Y. 2Y. 2 darab dengan Y. Okey, bagus. 2Y. Lagi? 22. 22. Tambah 22. Tanda ni hati-hati Tanda-tanda semua ni kena hati-hati. Okey. Dah susun belum? Belum. Belum. Okey. Jom susun. Okey, susun. Y kuasa 2 tak ada lagi kawan dia. Jadi biarkan dia Y kuasa 2. Ini Y campur 2Y. 3Y. Y tambah 2Y. 3Y. Ini tambah 2. Okay, ini pun cikgu pindahkan ke kiri. Tolak 2Y. Ini pun cikgu pindah ke kiri. Tolak 22. Ini semua positif jadi negatif Sama dengan sifar. Ini selesai dulu. Selesai susunan ni dulu. Ada kawan yang tak sempat yang boleh gabung ni kan. 3Y dengan negatif 2Y ni boleh gabung. Lepas tu apa lagi yang boleh? 2Y dengan negatif 22, positif 2 dengan 22 kita boleh campur. Okey, berapa jawapan akhir? Y kuasa 2 Tambah. tambah Y. Sebab ni 3Y dengan tolak 2Y tinggal 1Y. Boleh Y je. Negatif 20 sama dengan sifar. Step ni dulu kena sampai ke sini dulu. Baru kita boleh buat pemfaktoran. Okey. Jadi yang ini step nak sampai ke sini ialah algebra biasa. Ungkapan, linear, expand, kembangan. Itu basic-basic matematik. Okey. Buat apa sekarang ni? Buat X Okay, Y kuasa 2 ialah Y darab Y. Lepas tu pergi hujung ni pula. Negatif 20 ialah negatif 1 darab 20 boleh. 2 darab 10 boleh. Negatif 2 darab 10 boleh. Lagi? Negatif 5 darab 4. Negatif 5 darab 4 boleh. 5 darab negatif 4 boleh. 1 darab negatif 20 boleh. Semua akan dapat. Bila darab dapat negatif 20 juga. Lagi apa? Negatif 10 boleh. Okay? Tapi kita nak cari yang bila campur. Ini kalau campur dapat 19, tak nak. Ini kalau campur dapat 8. 10 tolak 2, 8. Tak nak, kita tak nak nombor ni. Ini kalau campur dapat negatif 5 campur 4 dapat negatif 1. Tak dapat yang tengah-tengah ni. Tak dapat ni. Yang ni pun cikgu tak nak. Okay, 5 campur negatif 4. 5 campur negatif 4. Dapat 1. Kita nak ni 1Y depan ni kan. Jadi buat X sekarang. 1 Cikgu buat X. Buat X, letak Y depan ni. Letak Y1 depan ni, Y1 lagi kat bawah ni. Okay, lepas tu cikgu pilih yang ni. Cikgu pilih yang ni. 5 negatif 4. Letak 5 kat sini. Letak negatif 4 kat sini. Lepas tu darab silang. Darab silang. Okay, darab yang ni dapat Y darab 5, 5Y. Y darab negatif 4 apa? Negatif 4Y. Bila campur? Dapat Y.
dapat Y. Okey, dapat satu Y. Dapatlah yang tengah-tengah ni. Dapat yang tengah-tengah ni. Okey, dapat dia. Ini sama dengan satu Y. Samalah. Jadi kita dah pilih nombor yang betul. Sekarang kita kena susun dalam bentuk kurungan. Satu jawapan kita Y campur 5. Okey, yang ni satu jawapan kita Y campur 5 lah ni. Satu lagi Y tolak 4. Y tolak 4. Sama dengan sifar. Siapa yang sifar? Dua-dua. Siapa yang sifar? Dua-dua. Dua-dua. Y campur 5 sama dengan sifar atau Y tolak 4 sama dengan sifar. Dua-dua boleh jadi sifar. Siapa-siapa pun boleh. Sama ada Y campur 5 sama dengan sifar atau Y tolak 4 sama dengan sifar. Okey. Apa jawapan? Pindahkan positif 5 ke kanan. Y sama dengan 5. Atau Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Okey. Itulah kaedah pemfaktoran. Ini satu cara Ini satu cara, tapi kalau kamu ada cara yang lain, gunakanlah. Tak adalah salah asalkan jalan kerja tu betul dan jawapan kamu betul. Okey. Itu saja untuk